Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Bandar Spring Hill mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke majlis program Sembang Santai Tapi Sampai Isra Mi'raj. Apa cerita kali ini? Bagi memberkati majlis ini, marilah sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi majlis kita akan berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Masjid Bandar Spring Hill mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Fadil Ustaz Datuk Kazim bin Alias dan juga Al-Fadil Ustaz Haidar bin Abdul Razak yang sudi meluangkan masa pada malam hari ini. Masjid juga mengucapkan selamat datang kepada muslimin muslimat yang alhamdulillah pada hari ini menceriakan seperti mana malam kita yang penuh keceriaan pada malam hari ini. Tanpa meluangkan masa, menjemput tuan moderator kita Ustaz Haidar Abdul Razak untuk meneruskan program Sembang Santai Tapi Sampai Isra dan Mi'raj. Apa cerita kali ini? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan keizinan Allah yang Allah beri pada kita nikmat kehidupan untuk kita hidup pada malam yang mulia ini. Tuan-tuan yang hadir, para jemaah muslimin muslimat, terima kasih kepada Datuk Kazim Ilyas atas kesudian untuk datang ke Masjid Bandar Spring Hill dan seluruh jemaah yang hadir malam yang mulia ini. Tuan-tuan kasih rahmati Allah, bila disebut Rejab ni, kita duk berada dalam bulan Rejab. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut surah At-Taubah ayat 36. Allah sebut ada 4 bulan yang mana sangat hormat ataupun disebut bulan-bulan yang terhormat. Yang pertama bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram berturut-turut, dan yang keempat bulan Rajab. Apa keistimewaan Ustaz yang ada dalam bulan Rajab? Rajab bermaksud at-tarjib, yang bermaksud keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan ini di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu peristiwa yang sangat menakjubkan, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan, setiap tahun kita dah sedia faham dah. Bila sebut Isra Mi'raj, kita tahu perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha. Sekian-sekian semua tuan-tuan tahu dah. Tapi kali ini tuan-tuan kasih rahmati Allah, saya nak tanya pada Datuk Kazim Ilyas untuk Datuk perincikan lagi, nak bagi kami faham, bagi semua yang hadir ni Datuk. Yang pertama, kita sedia faham Rasulullah diangkat peristiwa Isra wal Mi'raj setelah kewafatan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dan pakcik baginda, dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang berduka cita, sebab baginda dah tak ada dah orang nak jaga baginda, baginda dah tak ada dah orang nak beri kasih sayang, curah kasih sayang pada baginda. Dalam keadaan begini Datuk, apa sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan peristiwa Isra wal Mi'raj ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Falyatafaddal mashkurah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Haidar selaku moderator pada malam ini, pada seluruh ahli-ahli pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita ni bercakap benda yang benar, orang tak suka, apa rasa kita? Kalau kita ni menghalang orang daripada buat jahat, benda tu adalah benda mudarat, jangan buat. Tapi orang nak buat juga, apa rasa kita? Kalau kita tengok bandingan dalam cerita pendekar bujang lapuk, 3 orang bujang lapuk ni pergi duduk bawah pokok, pergi duduk dekat kubur, jampilah air mambang tanah, mambang api, mambang segala mambang. Tiba-tiba datang samsing penambang, bawa lari Cikgu Ros depan dia orang. Apa dia orang cakap? Itu Cikgu Ros. Cobaan. Dia orang pun terus berjampi serapah air mambang tanah, mambang api. Kemudian barulah datang pendekar Mustar. Pendekar Mustar, bapa Cikgu Ros. Dia datang, dia kata, "Oi budak-budak, anak aku si Ros telah ditangkap oleh orang-orang samsing di penambang." Cobaan. Ini bukan cobaan, ini betul-betul cobaan. Anak aku dilarikan orang. Cobaan. Cuba tuan-tuan tengok apa reaksi pendekar Mustar. Berguling-guling dia. Ini bukan cobaan, ini betul-betul cobaan. Berguling-guling dia. Betul, ini bukan cobaan. Menangis-nangis orang tua tu. Tuan tengok tak cerita? Ini bukan cobaan, ini betul-betul cobaan. Budak-budak. Menangis-nangis pendekar Mustar tu, tuan-tuan. Orang cakap ni betul, tapi dia orang cakap cobaan. Orang nak bawa kepada kebaikan, tapi diperlekehkan. Nak tunjuk kepada jalan yang betul, tapi dihina, diejek. Tuan-tuan ni sebagai mak bapak, siang malam didik anak-anak supaya anak jadi soleh dan solehah. Tapi anak tak nak ikut, anak lawan, anak bantah, menangis kita. Menangis kita mengenangkan anak. Apa nak jadi dengan kau? Aku dah hajar, aku dah tunjuk, aku dah suruh kau ni, apa nak jadi ni? Menangis mak bapak bila dapat anak yang engkar macam itu. Mak ni dah tak lama, ayah kau pun sakit dah, tapi engkau ni nak jadi apa? Menangis kita. Sebab apa menangis makcik? Sebab apa menangis pakcik? Sebab kita nak anak tu terbaik, nak anak ni selamat. Tapi anak saya ikut jalan lain. Tak ada orang anak dia, bila anak dia ikut jalan salah, tak ada orang ketawa. Ada abang-abang gelak anak-anak abang Isak Dadah. Anak kamu buat apa sekarang Bidin? Tak ada apalah, dia duk jual ketum lah. Malam dia jual ganja. Ada gelak tu kan? Tak ada. Anak kamu sekarang buat apa Leman?
Dia macam tu lah. Kalau ada kasut dia curi, ada motosikal pun dia lebuh curi juga. Dia pantang tengok orang. Mana ada tuan-tuan. Yang ada macam tu nama dia putus waya, tak pun terlepas tanya rambutan tuan-tuan. Sebab kita tak seronok, pengorbanan tak dikenang, pengorbanan tak diingat, sedangkan apa yang kita korban itu untuk kebaikan dia. Begitulah tuan-tuan yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkorban. Nabi Muhammad cerita, tuan-tuan bayangkan, kita menyala tengok unggun api. Petang tadi kita bakar sampah, daripada daun, daripada sampah, daripada kayu yang kita bakar sampai ke maghrib 7.15 api dia marak. Cuba tuan-tuan tengok, ada binatang yang pantang tengok api, dia terbang nak masuk dalam api. Kita kata jangan, dia tetap nak masuk, akhirnya terbakar dalam tu. Dia halang, jangan nak masuk juga. Baru sedih kita tuan-tuan. Macam itulah Rasulullah sebut, neraka ni jahat, jangan buat benda-benda jahat. Neraka ni menyiksakan kamu, jangan kamu tempah neraka, jangan. Ada orang pula yang sibuk nak masuk neraka. Rasulullah kata Islam adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Nabi bawa ajaran yang benar. Tengok-tengok orang bantah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni dituduh gila, Nabi Muhammad ni dituduh sebagai pesihir, Nabi Muhammad ni dituduh sebagai penyair. Allahu Akbar. Hati Rasulullah ni tuan-tuan sedih. Tetapi Rasulullah kuat. Di antara sebab Rasulullah kuat kerana ada orang di sekeliling dia. Antara orang yang paling kuat membantu Rasulullah ialah bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib banyak bantu Rasulullah. Sampai orang datang jumpa dengan Abu Talib. Abu Talib, aku ada anak jantan, engkau pun ada Muhammad. Sekarang anak jantan ini aku bagi pada engkau, berikan Muhammad pada kami. Kita tukar. Kalau engkau sayang pada Muhammad sebab dia lelaki, kami pun ada anak lelaki. Tukar. Bawa mari anak kamu, anak saudara kamu tu, kami nak ambil anak kami ni, ambil. Subhanallah. Abu Talib kata, anak saudara aku, anak aku lah. Apa yang nak serah pada kamu pula? Aku bela anak kamu nanti, aku bagi makan. Tapi kalau aku serahkan anak saudara aku, kamu bunuh. Minta maaf. Abu Talib orang yang mempertahankan Rasulullah. Orang tak berani apa-apa akan Rasulullah. Orang tak berani membuat jahat pada Rasulullah. Sebab Abu Talib orang yang terhormat di situ. Yang kedua tuan-tuan, kerana seorang isteri yang sangat hebat yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Siti Khadijah. Penat seorang suami tuan-tuan, hilang penat dia bila tengok isteri dia. Isteri menghiburkan hati dia. Bayangkan tuan-tuan, Rasulullah mula-mula dapat wahyu, menggigil dia, turun daripada gua Hira, menggigil kesejukan. Siti Khadijah tak komen, tak komplain Nabi Muhammad, tak komplain tuan-tuan, diselimutkannya Rasulullah. Ada tak Khadijah cakap pada Nabi Muhammad, itulah rumah dah ada elok, gatai duduk dalam gua. Dah balik dah dipeluk dia siapa tak tahu, tindih dia siapa, balik nyusahkan orang pula. Ustaz, Siti Khadijah tu orang Perak ke? Tidak tuan-tuan, saya translate saja. Ada tak Siti Khadijah menyakitkan Rasulullah? Rumah elok-elok ada, udah kata nak tidur dalam gua, tak apa penunggu gua datang, datang menyejukkan orang pula. Tu demam ke apa kan, makan Panadol lah, kata dia. Tak ada. Ditenangkan Rasulullah, diselimutkannya Rasulullah.
Waktu Rasulullah nu duk beruzlah dalam gua Hira, tak ada pula Siti Khadijah kata, udahlah bang oi, rumah ada, yang duduk dalam gua seorang tu buat apa? Ketik dia kalau jalan jengking kan, lipan datang, ular datang, tak ada tuan-tuan. Punya hebatnya Siti Khadijah memberi semangat pada suami dia. Kalaulah tidak ada pengorbanan seorang isteri tuan-tuan, kalaulah Khadijah ni macam sesetengah isteri, habis kita, habis. Kalaulah ada isteri yang menghalang dakwah suami lingkup, abang mengajar waktu pejabat je 8 sampai 5 malam dengan saya tau. Kalaulah ustaz-ustaz dalam kawasan kita ni isteri dia Allah, abang malam dengan saya, okey, siang dengan orang, kuliah maghrib tak ada, ceramah tak ada, agak-agak Islam ni sampai kat siapa tuan-tuan? Saya dah berapa hari tak balik tuan-tuan, dah berapa hari tak balik saya ni. Subhanallah, makan di kedai, tidur di hotel, duduk di dalam kereta lebih banyak daripada duduk di rumah, tengok dreba lebih lama daripada tengok isteri. Tengok dreba di kiri kanan, dreba dua orang, isteri tak tengok. Bukan setakat sehari ni makcik, dah 30 tahun. Kalaulah isteri saya cakap, abang jangan keluar rumah, duduk baik, agak-agak dakwah berjalan macam mana? Agak-agak kalau semua ustaz macam itu tuan-tuan, macam mana kita nak dapat ilmu? Tetapi pengorbanan orang perempuan, pengorbanan isteri, maka hari ini dakwah berjalan dengan subur, dakwah berjalan dengan baik. Bayangkan kalau Khadijah kontrol Nabi Muhammad, duduk di rumah, jangan gatal lagi, duduk dalam gua lah apalah. Bayangkan Nabi Muhammad berdakwah, bila berdakwah mulalah Nabi Muhammad dihina. Sebelum itu mana ada Nabi Muhammad dihina? Siti Khadijah adalah orang yang termulia, Siti Khadijah adalah orang yang terkaya, perempuan yang terhormat. Nabi Muhammad orang yang mulia, Al-Amin. Nabi Muhammad orang kepercayaan di Mekah. Hebat anak muda ini. Tetapi bila dia berkata la ilaha illallah, dia berkata tiada Tuhan melainkan Allah. Inni Rasulullah ilaikum ajma'in. Aku adalah Rasul pesuruh Allah yang diutuskan untuk kamu semuanya. Mulalah Nabi Muhammad dihentam. Mulalah Nabi Muhammad ini dihina. Mulalah Nabi Muhammad dipijak-pijak, diinjak-injak, dijatuhkan maruah, dijatuhkan segala-galanya. Bayangkan tuan-tuan, bagaimana perasaan seorang isteri bila tengok suaminya diboikot, suaminya diboikot oleh saudara mara sendiri. Bayangkan perasaan seorang isteri bila suaminya dihina. Seorang isteri akan bercakap, udahlah abang oi, dah dema tak suka abang duduk di rumah, udahlah. Ada Khadijah cakap macam tu. Kalau akak-akak lah dapat suami kena hina, tu imam je pun, makmum hina di masjid, dah lah abang, letaklah jawatan imam tu, tak payah pergi masjid, abang sembahyang di rumah pun sama lah. Habis tu nak sembahyang Jumaat di mana? Di rumah lah, abang jadi imam, saya makmum, kata dia. Kalaulah isteri ada macam itu tuan-tuan, lingkup. Tetapi yang membakar semangatnya Khadijah, yang berkorban harta dan bendanya Khadijah. Jadi miskin Khadijah, jadi miskin Rasulullah, mengeluarkan hartanya untuk sahabat-sahabat yang diboikot. Dan orang tak mengapa-apakan Nabi Muhammad secara fizikal kerana menghormati Siti Khadijah, yang mana mereka berhutang dengan Khadijah. Mereka memulakan perniagaan dengan duit Khadijah. Mereka memulakan perniagaan mereka dengan hutang daripada Khadijah yang kaya raya. Kerana hormat kepada Khadijah, mereka tangguhkan pada Nabi Muhammad siksaan.
tetapi setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti mati. Abu Talib juga mati. Khadijah juga mati. Bayangkan tuan-tuan, orang yang mempertahankan Rasulullah, yang paling kuat mempertahankan Nabi, Allah panggil. Khadijah yang melahirkan anak-anak Rasulullah, Allah jemput. Abu Talib yang mempertahankan Nabi, Allah panggil. Habis. Dua orang kiri kanan habis. Lemah jiwa Rasulullah. Bukan lemahnya dengan sebab tak nak berdakwah. Manusia ni kena ada semangat, tuan-tuan. Saya ni kalau ceramah pada tuan-tuan malam ni dengan Ustaz Haidar, yang datang ceramah 2 orang, agak-agak semangat. Yang dengar 2 orang, pengurusi dengan setiausaha. Agak-agak apa rasa, tuan-tuan? Semangatnya kami ni sebab tu dia parking pergi ke bawah tu. Parking sampai ke bawah. Ni yang duduk, yang berdiri, yang duk makan burger. Subhanallah, tuan-tuan. Yang benar faham, tak faham sudah. Dengan kehadiran, kesungguhan tuan-tuan, semangat kami. Saya bila masuk lorong tu, tuan-tuan, tengok pentas pun, oi, bapa. Tengok pentas ni pun, bapa. Cantiknya, subhanallah. Orang Perak kalau tengok benda hebat, bapa. Cantiknya pentas. Orang KL ustaz kalau tengok pentas macam ni, cantik gila. Gila bunyi dia. Ustaz pun kena gila. Gila tuan-tuan, dengan ustaz pun gila sekali. Kalau orang Kedah tuan-tuan, cantik macam ini punya pentas dengan bunga-bunga air pancut, tu dia cantik nak mampu. Lawa nak mampu. Nak mampu kerja dia, tuan-tuan. Semalam saya ceramah dekat Kota Lukut ke mana ustaz? Tengah ceramah bau di Ambang Kota. Tengah ceramah bau kutiau. Pedih mata-mata ni. Hari ni lagi sekali bau, tuan-tuan. Siapa pula lah yang goreng kutiau ni, tuan-tuan. Nak bersin dah kita ni resdung, tuan-tuan. Dengan adanya orang macam tuan-tuan ni, kami jadi semangat. Semangat. Kalau tak ada orang, tuan-tuan, berhentilah, kita minum teh lah. Begitulah Rasulullah, dia juga manusia. Dia juga perlukan orang yang membakar semangat dia. Tengok-tengok yang memberikan kegembiraan, yang memberikan semangat pada baginda, nyawa telah diambil. Maka Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia nak pujuk Nabi Muhammad, dia nak gembirakan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad dibawa Isra dan Mi'raj. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tuan-tuan, wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, demi waktu duha. Demi waktu duha. Maknanya duha itu cukup hebat sampai Allah bersumpah demi waktu duha. Wal fajr, demi waktu subuh. Maknanya waktu subuh tu hebat, tuan-tuan. Duha sangat hebat. Sebab apa hebat? Sebab Allah sebut dalam Quran demi waktu duha. Waktu yang matahari berserekakkan cahayanya. Waktu yang sangat menerangi kehebatan alam ni. Datangnya cahaya matahari lebih kurang 28 minit. Lepas waktu subuh tadi, tuan-tuan, habis ni 28 minit lepas tu naik waktu duha. Waktu inilah, tuan-tuan, yang paling hebat. Nabi Muhammad tak pernah tinggal solat duha. Kita pula tak pernah buat solat duha. Yang kita buat lepak cari roti canai. Yang kita buat tiap-tiap pagi ialah cari mi kari. Mana kedai roti canai nak pergi ni? Mana mi lontong nak pergi pula, lontong pula nak pergi ni. Duha. Adik-adik yang datang malam ni ramai ni, anak-anak sekolah ni. Sembahyang duha. Pelajar-pelajar di sekolah saya tiap-tiap pagi walaupun sunat kena sembahyang duha.
Sebab melembutkan hati. Mana-mana pelajar yang agak-agak keras hati, solat duha. Lembut hati budak-budak. Setiap hari kena buat. Yang mana garang-garang, yang mana budak yang nakal-nakal, kita tak marah dia. Kita pujuk dia. Pujuk dia dengan apa? Solat. Solat apa ustaz? Duha. Lama-lama lembut hati budak-budak. Ni saya cakap macam ni bukan riak pula. Saya kata riak pula, tak payahlah cerita sembahyang sunat pada orang. Bukan saya cerita makcik, oi, bengong betul ni. Orang cerita aktiviti di sekolah saya, budak-budak kena sembahyang sunat duha untuk melembutkan hati. Tak boleh riak. La ilaha illallah. Apa nak jadi hari ni tuan-tuan? Engkau faham tak makna riak ni apa? Belajar tasawuf tapi tak faham makna riak. Kenapa waktu duha begitu hebat? Sebab Allah sumpah. Ambillah tuan-tuan waktu duha ni. Jangan pada waktu duha duk tidur lagi. Jangan waktu duha ni asyik duk main Facebook. Jangan waktu duha ni asyik nyimbang. Buatlah satu amalan, buatlah satu pekerjaan yang pada waktu itu ada barakah dia. Pagi-pagi buatlah. Walaili iza saja. Lepas Allah bersumpah demi waktu duha, Allah bersumpah pula demi malam. Apabila dia datang menyelimuti. Yang tadi Allah sebut tentang duha, tiba-tiba Allah sebut pula malam. Ni, malam. Tadi siang, sekarang malam. Tadi duha, sekarang malam. Lail. Kenapa? Kerana waktu duha itu adalah waktu yang sangat cantik. Rumput-rumput yang kena embun akan mula mengering. Pokok-pokok akan mula dapat sinaran matahari. Pada waktu itu badan jadi cergas, bekerja jadi semangat, meniaga jadi semangat, bergerak jadi semangat, berpeluh pada waktu itu jadi sehat, sembahyang pada waktu itu jadi tenang hati. Tetapi yang cerah tidak selalunya cerah. Yang seronok tidak selama-lamanya seronok. Kadang-kadang dia datang gelap. Gelap tu namanya malam. Tidak akan jadi siang selama-lamanya, pasti akan jadi malam. Tidak akan jadi seronok selama-lamanya, pasti akan datang tak seronok. Sebab itu selepas duha Allah Ta'ala sebut lail. Pasti akan ada masalah pada engkau. Kerana kegelapan ini dilambangkan sebagai satu bentuk akan ada masalah. Kegelapan ini akan ada satu bentuk macam satu benda yang tak seronok. Matahari yang memancar itu lambang keseronokan. Bila datang malam menjelang, lain pula rasanya. Maka Allah sebut pada ayat yang ketiga, hai Muhammad, Allah tidak akan tinggalkan kamu. Allah tidak akan biarkan kamu keseorangan. Allah tidak akan jadikan kamu sia-sia. Allah Ta'ala tidak akan jadikan kamu ditinggalkan. Allah pasti jaga kamu. Abu Talib mati, Khadijah mati, tapi Allah tak mati. Berapa ramai hari ini bila mati anak menangis? Tak tahulah ustaz. Siapa nak bayar bil astro? Oh, apa kena mengena astro dengan mati pula? Selama ni anak saya lah yang bayar duit semua. Dia dah meninggal pula. Ya Allah, tak tahulah. Habis tu Allah macam mana? Tak tahulah ustaz. Saya sekarang patah kaki ustaz. Patah kaki kenapa? Aksiden ke? Tidak, isteri meninggal ustaz. Tak tahulah saya selama ni saya nak buka dapur gas pun tak pandai ustaz. Isteri saya buat semua ustaz. Dia pula meninggal ustaz. Allah, tak tahulah saya ustaz. Kenapa akak sedih suami meninggal? Apa masalah? Allah ustaz, oh, akak ni tak ada pencen apa pun tak ada ustaz. Macam mana nak hidup? Habis tu Allah letak di mana? Yang mengurus, yang memberi ialah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tu kan ada. Nabi Muhammad disebut oleh Allah. Allah takkan biarkan kamu wahai Muhammad. Allah akan jaga kamu wahai Muhammad. Jangan sedih. Yang mereka menentang kamu, mereka yang menolak kamu, mereka yang nak bunuh kamu,
mereka yang nak menghalau kamu, is nothing lah Muhammad. Mereka tu nak lawan kamu tu sebenarnya nak lawan siapa? Orang yang menolak kamu wahai Muhammad sebenarnya nak menolak siapa? Orang yang menentang kamu wahai Muhammad sebenarnya menentang siapa? Kamu adalah utusan aku. Mereka menolak kamu, maknanya mereka menolak aku. Mari aku tunjukkan kepada kamu antara kehebatan-kehebatan aku. Dunia yang begitu hebat, naik sampai ke langit yang begitu tinggi, besarnya ciptaan Allah, hebatnya Allah. Kamu nak terasa hati dengan Abu Lahab? Biarkan Abu Lahab. Yang menanti kamu dalam syurga sangat hebat. Kamu nak terasa hati dengan Abu Jahal? Siapa Abu Jahal? Allah lagi hebat. Allah kuatkan hati Nabi Muhammad dengan satu perjalanan yang sangat hebat, yang sangat mulia, meneguhkan hati Nabi Muhammad bahawa perjuangan tidak mati dengan hanya mati seseorang. Perjuangan tidak terhenti dengan berhentinya nafas seseorang. Sebab kita berjuang kerana Allah, Allah tidak akan mati, dan kehebatan Allah maha besar. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini kita boleh ambil dua pengajaran penting. Pertama, selagi mana kita buat benda yang baik, buatlah. Selagi mana kita bercakap benda yang betul, cakaplah. Kerana Allah akan berada bersama dengan kita. Yang kedua, sesiapa yang menentang benda yang baik, siapa yang menghalang benda yang baik, kamu nak halang siapa sebenarnya? Mata kamu berkelip ni pun Allah yang izinkan. Kamu nak lawan Tuhan? Air liur yang kita telan keluar masuk ni pun Allah yang bagi. Kamu nak lawan Tuhan? Tidak ada siapa yang menang bila membantah Allah. Fir'aun yang kuat tak pernah sakit pun kalah. Fir'aun pun kalah. Kita bukan Fir'aun, kita baru on. Bukan Fir'aun, on je pun. Hai Ustaz, saya orang kaya, tak nampak gelang saya sampai ke ketiak. Engkau nak lawan dengan Qarun. Qarun kalau dia tengok gelang kau, celah gigi dia pun Qarun tenggelam. Hai, saya mempunyai kekuasaan yang besar. Siapa engkau? Engkau kenal tak dengan seorang raja yang dipanggil Namrud? Cukup hebat, tapi Allah bagi dekat dia nyamuk seekor masuk dalam kepala otak dia, mati dia. Mati dia. Jadi tuan-tuan, kita ambil pengajaran daripada kenapa berlakunya Isra' dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram pergi Masjid Al-Aqsa. Tujuan dia apa? Nak ditunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Itulah dia tuan-tuan, Isra' wal Mi'raj. Satu perkara yang sangat hebat yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur kerana kita juga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Syukron Datuk, pencerahan yang jelas, yang terbaik Datuk. Cuma tuan-tuan kasih rahmati Allah Subhanahu wa taala, nak jelaskan kepada tuan-tuan, dalam Al-Quran dia ada 114 surah, di mana daripada Fatihah sampai An-Nas. 114 surah ni tuan-tuan kasih rahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tuan-tuan dengar perkataan Muhammad, tolong ucap balik perkataan sallallahu alaihi wasallam supaya malaikat tak laknat kita, tuan-tuan kasih rahmati Allah. Atau paling tidak selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah turunkan wahyu yang pertama pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
Wahyu yang kedua surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, dan seterusnya sampai beberapa wahyu. Tuan-tuan kasih rahmati Allah. Ada satu surah di mana Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ulama sebut Allah sengaja tangguhkan turunkan surah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan. Sewaktu Rasulullah dia dapat wahyu berturut-turut, tuan-tuan kasih rahmati Allah. Tiba-tiba 6 bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak dapat apa-apa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kata Rasulullah dalam keadaan depression. Rasulullah sedih. Apa sebab sedih ustaz? Sedih mungkin sebab Allah Taala dah tak nak jumpa aku. Allah Taala dah tak nak tengok aku. Maka Rasulullah berbanyakkan beribadah, berbanyakkan berdoa, munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah 6 bulan Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surah, yakni surah Ad-Duha, seperti mana yang telah dijelaskan oleh Datuk Kazim Ilyas. Datuk, soalan kedua Datuk, kita kerja dapat gaji, kita makan, bagi nafkah, bagi anak makan, isteri makan. Dia ada kaitan sebab dia sanggup nak kerja, dia bangun awal pagi, dia hantar anak pergi sekolah, dia sanggup pergi jauh dengan motosikal kadang basah, dia sanggup bawa isteri dua-dua Datuk. Bermaksud dia dengan isteri lah Datuk, bukan dua-dua isteri. Dia dengan isteri, dia sanggup bawa isteri naik motor dalam keadaan basah, dua-dua nak cari nafkah untuk anak, nak sekolahkan anak. Dia ada kaitan bila kita kerja untuk nak dapatkan gaji. Apa kaitan Datuk peristiwa Isra' wal Mi'raj ini dengan kehidupan yang kita hidup? Sebab ada orang cakap, ustaz, ni Rasulullah naik Isra' wal Mi'raj dah lama dah ustaz. Kita sedia faham daripada 50 waktu solat dijadikan sehingga 5. Rasulullah merayu pada Allah sampai nak dapatkan 5 waktu solat. Ada seorang hamba Allah datang jumpa saya Datuk. Dia tanya, ustaz nak tanya soalan, silakan. Ni Rasulullah naik Isra' Mi'raj, Rasulullah dah minta sampai 5 ustaz. Apa sebab Rasulullah tak minta 1 waktu solat? Dah alah-alah dia minta 1 je lah tu. Itu pun 2 rakaat Datuk. Saya pening nak jawab Datuk. Apa kaitan peristiwa ini dengan kehidupan kita? Sebab dah lama dah Datuk berlaku. Apa kaitan dia Datuk? Minta penjelasan. Tafadhal masykur. Terima kasih pada ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu lagu El Suraya, anak-anak muda sini tak tahu lah, dia tak kenal pun ya, tapi ada satu lagu tu bagus tuan-tuan. Buatlah yang baik pada manusia dengan kerelaan serta keikhlasan, jerih payah kita tidak sia-sia, Tuhan dah berjanji memberi balasan. Jerih payah kita tidak sia-sia, Tuhan dah berjanji memberi balasan. Subhanallah. Nak sambung lagi ke kak? Takut hujan kak oi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, subhanallah, Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan, selain daripada perintah solat yang ustaz sebutkan tadi, subhanallah, banyak sungguh pengajaran dia. Tang solat tu pun tuan-tuan, oi, apa yang Quran tak cakap tentang sembahyang. Bayangkan tuan-tuan, kalau puasa, zakat, haji, malaikat turun jumpa Nabi bagi tahu perintah. Tetapi bab sembahyang, Allah jemput Nabi untuk terima perintah sembahyang. Ni yang kita sembahyang Isyak tadi. Tuan-tuan ingat main-main ke? Ingat perintah tu dapat tepi longkang? Ia nak main-main dengan sembahyang. Sembahyang maghrib 8.30. Kenapa lambat makcik? Nengok drama. Hai, maghrib kan awal 7.30 dah maghrib, pasal sembahyang 8.30. Makcik nengok drama tadi. Itu yang bila dia habis sembahyang maghrib, elok orang azan Isyak. Ya Allah, dah masuk Isyak, baru je sembahyang maghrib. Nak kiamat dah ke? Kata dia. Eleng kau. Pandai pula cakap nak kiamat tuan-tuan.
Perintah yang solat itu imaduddin, tiang agama. Sembahyang tu tiang agama. Ada orang yang tak pentingkan sembahyang. Cari suami yang tak sembahyang, cari isteri yang tak sembahyang. Bila nak berkat rumah tangga. Anak-anak tak dididik dengan sembahyang. Bila nak jadi anak baik. Nak cari orang pun tak cari yang sembahyang. Macam mana? Nak berkawan dengan orang tak sembahyang. Bila nak dapat berkat? Sembahyang tu didahulukan. Nabi Muhammad sanggup turun naik. Sebab dia sayang pada kita. Yang 5 waktu ni pun berat nak buat. Bayangkan kalau Nabi Muhammad tak minta kurang 50. Kalaulah kita sembahyang 50 waktu sehari semalam sekarang nikah, nak buat apa pun tak sempat. Ceramah tak sempat. Elok-elok dengan ceramah azan. Bukan kata nak ceramah tak sempat, nak kahwin pun tak sempat. Elok masa bilik je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jom sembahyang. Bila nak beranak? Yang mana faham, tak faham sudah entah. Allah Ta'ala ni dia bijak. Nabi Muhammad ni dia tahu kelemahan kita, kekurangan kita, dan Allah ni pun nak tengok Nabi Muhammad. Dah ada pula kalaulah Nabi Muhammad naik lagi sekali, senang ustaz, tak payah sembahyang ustaz. Oh tadi. Habis tu kalau tak sembahyang ni kamu hamba siapa? Kalau kamu tak nak solat, kamu ni hamba siapa? Hamba Allah atau hamba nafsu? Kita ni hamba Allah. Walaupun kita sembahyang 5 kali sahaja, tapi pahalanya macam 50 tuan-tuan. Jom sembahyang. Bersolat itu disiplinkan diri, masa dihargai dan waktu ditepati, penghubung kasih hamba ilahi, mensyukuri atas nikmat yang diberi. Syukur solat. Dan Allah Ta'ala juga memberi peringatan bagi orang yang tak solat. Sebab hari ni ada orang yang bagi macam-macam alasan tak nak solat. Dia kerja driver lori je, driver bas, bawa rombongan. Makcik-makcik sewa bas dia driver. Berhenti sembahyang dekat RNR Seremban. Mat, turunlah sembahyang. Kita orang nak sembahyang ni mat. Tak apalah makcik. Makcik sembahyang lah, saya tunggu bas. Bas berjalan ke mat? Tak ada, mana tahu kan tu dia. Jomlah sembahyang mat. 40 orang ajak, mat sembahyang mat, mat sembahyang mat. Dia marah. Makcik, seluar saya ni dah seminggu pakai tak basuh. Nak sembahyang macam mana seminggu? Dah seminggu ni. Kalau bersih saya pun sembahyang. Ketua rombongan namanya Cik Kiah. Cik Kiah tanya, ada najis ke pada seluar tu mat? Tak ada, cuma seminggu tak basuh. Engkau pergi ke masjid, kapet dia ada berapa tahun tak basuh? Ini kapet masjid kita ni berapa tahun tak basuh? Boleh pula sembahyang atas kapet tu. Selagi tak ada najis, engkau belasahlah sembahyang. Simple sembahyang. Allah bagi peringatan pada orang yang tak solat. Main-main tuan-tuan orang tak sembahyang. Main-main. Surah Al-Mudaththir ayat 42, ayat 43. Allah Ta'ala sebut perkataan di dalam neraka, berdialog dengan ahli syurga. Ahli syurga tanya kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar? Hei ahli neraka, apa salah engkau duduk dalam neraka? Hai orang-orang ahli neraka sakar, kenapa kamu dihumban dalam neraka sakar? Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut neraka sakar, kalau dia membakar tidak ada sisa. Rumah kalau terbakar ada sisa. Kereta kalau terbakar ada rangka dia. Mayat kalau terbakar ada lagi tulang dia.
Tetapi kalau neraka sakar membakar, habis. Kemudian hidup balik, bakar lagi, habis. Lenyap sekali. Punya dahsyat panasnya neraka sakar. Apa jawab ahli neraka sakar? Kata mereka, kami dulu kami tak semayang. Lam naku minal musallin, kami tak semayang. Sebab hari ni ada orang bagi alasan tak semayang. Saya tak semayang sebab tak khusyuk. Ada yang kata saya tak ikhlas, sebab tu saya tak semayang. Engkau cakaplah apa sekalipun alasan engkau, agak-agak Allah terima. Besok Allah tanya, kenapa tak semayang? Saya tak ikhlas. Kenapa tak semayang? Saya tak khusyuk. Agak-agak Allah terima tak? Janganlah nak menipu diri, janganlah nak menipu orang lain. Dah Allah kata semayang. Kalau kau tak semayang, nanti kau masuk neraka sakar. Terang-terang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mudassir, tak semayang masuk neraka sakar. Allahu Akbar. Sebab itulah Isra' dan Mi'raj ni rapat dengan kita, tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala tunjukkan, buat yang ini dapat yang ini, buat yang ini dapat yang ini. Sebab tu saya nyanyikan lagu Suraya tadi. Tuhan telah jelas mengatakan, amal buruk jangan dikerjakan. Tuhan telah jelas mengatakan, amal buruk jangan dikerjakan. Siapa perbuat pastikan merasakan azab dan siksaan sebagai balasan. Tapi orang tak nak ikut yang itu. Orang nak ikut cerita Hindustan. Dia percaya bulat-bulat cerita Hindustan. Cerita apa ustaz? Nagin. Nagin, ular. Cerita nagin, ular. Apa dia nagin? Cerita nagin ni tuan-tuan banyak version. Version pertama tahun 50-an. Ular 50-an. Version kedua tahun 70-an punya version. Ada 7 orang hero masuk dalam hutan, duk tengok 2 ekor ular sedang beromen. Hero ni Kabir Bedi, Ashok Khanna, Akshay Kumar, semuanya ada. Dia tembak mampus ular tu. Ular jantan mampus. Ular betina dia tengok hero seorang dia tengok. Dia kenal pula hero tu. Tuan-tuan, lepas mati pakwa dia, ular tadi menyamar jadi orang perempuan, berkenalan dengan 7 orang hero tadi. Dia patuk seorang. Last kali yang dia nak patuk, Sunil Dutt. Ni hak mana kaki Hindustan dia tahu. Ustaz pun kaki Hindustan, sebab tu ustaz tahu. Apa orang Melayu faham? Orang Melayu faham, kalau bunuh seekor ular, nanti kawan ular tu tuntut bela. Betul tak tuan-tuan? Buat apa Leman? Ular. Kenapa? Ada kat belakang rumah aku. Aku bunuh lah. Ular apa? Tedung senduk, hitam berkilat. Engkau bunuh lah. Bunuh lah, begini aku pun takut. Leman, apa hal? Selalunya ular ni dia ada kawan. Kalau kau bunuh dia, kawan dia cari kau. Ya, selalunya gitulah. Engkau kena jaga-jaga Leman. Agak-agak malam tu Leman tidur lena dah tuan-tuan. Tobatlah home tak lena lah. Silap-silap dia jual rumah di Spring Hill ni. Tah dia pergi Spring mana pula. Dia pindah ke KL. Dia takut ular tu balas dendam. Bila sampai di KL, orang KL pula cakap, Leman, ular ni dia pandai naik bas. Jaga-jaga kau. Sudah tuan-tuan. Dia pindah ke Australia lah. Dia tak tahu ular pandai naik kapal terbang. Mampu. Sebab apa? Sebab pengaruh daripada filem Nagin. Punya percaya. Habis tu kenapa tak percaya?
dengan Isra dan Mi'raj. Yang cakap tu Nabi, yang bawa tu Jibril, perintah Allah, Tuhan kita. Nabi Muhammad kata apa, Ustaz? Nabi Muhammad kata, aku tengok dalam neraka akan dibakar rambut satu perempuan sehingga menggelegak kepalanya. Kenapa ya Rasulullah? Kerana ketika hidup di dunia dia tak menutup aurat. Apalah yang degil sangat kita hari ini tak nak tutup aurat. Aku nampak satu orang yang digunting lidahnya, tumbuh balik lidahnya, digunting lagi. Kenapa ya Rasulullah? Lidahnya ketika hidup dalam dunia menyakitkan hati orang, memfitnah orang. Tak nak berhenti ke lagi memfitnah orang? Adakah kita nak tengok dengan mata kepala kita sendiri baru kita nak percaya? Sedangkan bagi orang beriman, memadailah Nabi Muhammad tengok, memadailah Nabi Muhammad cakap, memadailah Nabi Muhammad balik bagi tahu kepada kita, jangan buat, nanti kamu akan dapat benda ini. Memadailah, sebab Nabi Muhammad itu tidak pembohong. Nabi Muhammad bukan kazib. Saya kazim, jauh. Nabi Muhammad bukan penipu, kazib, bukan. Muhammad benar. Berapa ramai orang yang masih makan riba? La ya'kulur riba, la ta'kulur riba. Jangan makan riba. Nabi tengok orang yang makan riba perutnya besar. Jangan makan harta anak yatim. Berapa ramai yang masih makan harta anak yatim? Bagaimana tuan-tuan orang yang dah tak mampu memikul beban, masih lagi memikul beban sehingga terduduk, tertimbus dengan beban. Nabi Muhammad cakap orang itu ialah orang yang gila kuasa, yang tak cukup dengan beban, dengan amanah, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Tak reti-reti kah tuan-tuan? Berapa ramai yang makan benda yang haram, yang ambil bara api neraka, duk makan, duk makan, duk makan. Segala benda yang haram dia sapu, segala rasuah dia sapu. Nak jadi apa tuan-tuan? Nabi Muhammad cakap kepada kita, dahsyat tuan-tuan. Ada orang yang duk makan daging yang busuk. Daging yang busuk dimakan dengan lahapnya. Nabi cakap orang ni dah ada isteri yang halal, dia pergi tengok perempuan yang haram, dia pergi tengok laki-laki yang haram, dia tak ambil hak isteri yang halal, pergi duk bercampur buat yang haram. Berapa ramai lagi tuan-tuan yang tak nak bertaubat. Yang inilah Isra dan Mi'raj. Dia menceritakan tentang benda yang berlaku pada kita. Kalaulah kita percaya bahawa cerita Nagin itu, ular duk ikut, dia masuk bilik ular ikut, dia masuk tandas ular ikut, dia naik kereta ular dekat seat belakang, dia duduk dalam rumah ular atas almari, dia tidur atas katil ular bawah katil. Itu cerita Nagin. Cubalah tuan-tuan bayangkan, kalau kita buat jahat, kalau kita buat maksiat, bala itu menunggu kita anytime untuk menyerang kita. Aku buat fitnah pada orang, bala aku fitnah ni anytime nak datang pada aku. Aku memfitnah orang, bala akibat fitnah anytime, cuma aku tak perasan. Ya Allah, takutnya aku, ya Allah. Tetapi di sebalik benda-benda itu, Nabi Muhammad cerita perkara yang menggembirakan hati kita. Nabi Muhammad melalui satu kawasan yang sangat wangi. Siapa ni Jibril? Inilah tempat Masyitah, yang duk sikat rambut anak Firaun, yang duk jaga anak Firaun. Dia mati kerana mempertahankan iman. Wangi kuburnya, wangi tempatnya. Subhanallah tuan-tuan, Allah sediakan satu tempat yang sangat istimewa pada orang yang mempertahankan Islam, mempertahankan iman, mempertahankan akidah. Tempat dia sangat wangi.
Tapi sayang, orang Melayu kita bila datang wangi-wangi hantu, kita ubah habis tuan-tuan. Malam ni malam apa makcik? Jumaat. Bau wangi lah ustaz. Hantu ke? Bila masa wangi hantu? Wangi tu masyitah. Orang kita dia rombak habis tuan-tuan. Rombak. Sayang tuan-tuan. Apa nak jadi ni hari ni tuan-tuan? Nabi cakap berkuda tu bagus. Semua badan bergerak. Berkuda tu bagus. Bagaimana nak kontrol kuda? Berkuda tu bagus. Sebab kuda ni dia tahu. Dia ada sense dia. Siapa yang menunggang dia tu, dia tahu orang ni bagus tak bagus, orang ni ikhlas tak ikhlas. Kuda ni tuan-tuan, dia dapat rasa cara kita duduk, cara kita kondak dia akan layan kita dengan baik, bergantung kepada kita. Sebab tu Nabi suruh naik kuda. Hari ni kita tukar, naik kuda tu lambang judi. Nama kalender pun kalender kuda. Tikam nombor. Piramli duk buat cerita bujang lapuk. Ya nampak tu kuda. Berenang ni bagus. Saya tuan-tuan duk berenang seminggu sekali tuan-tuan. Nak buat tiap-tiap hari tak sempat. Dia mengawal pinggang kita, mengawal lutut kita, mengawal hati kita, pernafasan kita, jantung kita. Tapi hari ni orang sayang bila sebut berenang je kena pakai spender, pakai bikini, pakai seluar panjang, baju panjang, whistle ditiup, prit, get up. Oh marah tuan-tuan, Bangla, Myanmar. Pada habis renang tu bagus, tapi hari ni lambang berenang kena pakai bikini. Sebab tu kalau acara sukan, acara yang paling orang tak minat, bowling padang. Pakai seluar panjang, baju panjang, pakai topi, bowling padang, slow dia baling. Tengok bowling tu pergi. Agak-agak siapa nak tengok tuan-tuan? Tobatlah home, tak ada orang tengok. Yang paling ramai orang tengok acara terjun. Begini tengok tuan-tuan, terjun dah renang tengok begini tuan-tuan. Habis dia orang buat tuan-tuan, oi. Habis diubah. Rasulullah sebut, aku nampak satu orang yang tanam sebiji benih. Hari ni dia tanam, hari ni tumbuh pokok, dan hari ni dia tuai hasilnya. Siapa ni Jibril? Inilah orang yang bersedekah. Allah, makcik oi, tak nak sedekah kita ni, duduk dalam Rejab ni, tak lama lagi Syaban, tak lama lagi Ramadan. Nabi Muhammad bila sampai Ramadan, dia bersedekah lebih laju daripada angin yang berhembus. Ni kita ada masjid, tanya bendahari, berapa malam yang kosong lagi majlis berbuka? Ada 5 malam, saya ambil 1. Besok datang lagi, anak saya pun ambil 1. Ada 3 malam lagi, rebut. Habis 30 malam habis, kata bendahari, minta maaf, habis. Sahur ada tak orang sponsor? Sahur setakat ni tak ada lagi. Saya ambil 10 malam terakhir, saya sponsor sahur. Datang lagi orang, sahur dah ambil 10 terakhir, dah ada Tuan Haji, yang ada 20, yang awal belum ada. Saya ambil 10 yang pertama. Berebut tuan-tuan. Bil elektrik dah bayar belum? Bil elektrik Pak Mat Tempeh dah bayar. Mana boleh macam ini? Asyik dia tiap-tiap bulan. Saya benar juga berebut bil dengan Pak Mat. Agak-agak ada tuan-tuan. Agak-agak ada dah orang berebut bayar bil air. Takkan Kak Tipah tiap-tiap bulan. Saya pun nak syurga kat Kak Tipah. Bil air bulan ni saya bayar, okey? Berapa bil air bulan ni? 4,600. Eloklah Kak Tipah bayar. Sudah tuan-tuan. 400 saya bayar, 4,000 eloklah Kak Tipah tuan. Marilah kita berebut-rebut, berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Berebutlah, berlumba-lumbalah berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'tibikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, kamu akan dibalikkan pada Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Isra' dan Mi'raj menjawab apa yang hari ini kita buat.
Apa yang tuan-tuan buat sehari-harian? Ada jawapan dia. Ada orang yang rajin semayang, ada jawapan dia. Ada orang yang berpuasa, ada jawapan dia. Ada orang yang berzikir, duk selawat atas Nabi Muhammad, ada balasan dia. Orang yang bersedekah, ada balasan dia. Orang yang buat kebajikan, mempertahankan Islam, ada kebajikan dia. Dan begitulah sebaliknya. Siapa yang berbuat jahat, akan ada balasan dia. Sebab tu tuan-tuan, tiap-tiap tahun kita dengar Isra' dan Mi'raj punya ceramah. Kalau kita tak jadi baik lagi, tak tahulah. Kalau kita tak taubat, tak insaf, tak tahulah tuan-tuan. Dalam Quran tu dia bagi tahu jalan nak masuk syurga, ini jalan. Jalan nak masuk neraka, ini jalan. Pilihlah. Apa jalan nak masuk syurga? Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang yang sabar, bila Allah Ta'ala uji dia, dia sabar, dan sabar dia pula semata-mata kerana Allah. Allah Ta'ala uji. Datang ke masjid, motosikal hilang, sabar. Selipar hilang, sabar. Lain kali datang ke masjid, jangan pakai selipar, InsyaAllah tak hilang lah. Kadang-kadang tak sabar. Itu yang aku malas datang masjid. 4 kali dah hilang selipar. Aku malas benar datang tu dia. Apa tak sabar. Ni akak-akak ni, ada yang masih bertelekung ni. Dari maghrib tadi 6.30 pada rumah bertelekung. 10 masih bertelekung. Oh, sabarnya. Orang perempuan ni, ya Allah, sabarlah menutup aurat akak leha kita ni daripada stokin sampai ke anak tudung pakai. Panas tu. Sabar. Orang laki-laki relax. Pakai jubah. Spender pun tak pakai, relax. Begini dengar ceramah. Dah lah jubah putih. Terang-derang pula tuan-tuan. Transparent nama dia. Allah Ta'ala ni sebut nak masuk syurga, sabar. Sabar banyak-banyak. Sakit, sabar banyak-banyak. Kaya, sabar banyak-banyak. Ilmu banyak, sabar. Jangan sombong. Miskin, sabar. Nombor 2 kata Allah, kalau kamu nak masuk syurga, wa aqamus salah, dirikan solat. Dan sabarlah bila nak solat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Bersedekahlah kamu pada jalan Allah, berbelanjalah kamu pada jalan Allah secara sembunyi atau secara terang-terangan. Yang keempat kata Allah, nak masuk syurga wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Berbuat baiklah, berbalaslah baik pada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Ulaika lahum uqbaddar. Mereka ini akan dapat satu tempat yang paling cantik dalam syurga. Apa nama dia ustaz? Jannatu Adnin. Nama dia syurga Adnin. 4 jalan nak masuk syurga, buat. Dan 4 jalan nak masuk neraka. Apa jalannya? Yang pertama jalannya ialah tak salat. Jalan yang kedua apa dia? Tidak memberi makan orang-orang miskin. Jalan yang ketiga apa dia? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Waktu dia hidup dalam dunia, kerja dia berbual, kerja dia menyembang, kerja dia bercakap benda-benda yang tak betul. Bercakap benda fitnah, bercakap benda yang haram, bercakap benda yang dusta, duk share benda yang dusta, duk main Facebook benda yang dusta, WhatsApp yang dusta. Yang tu lah yang dia duk percaya sangat. Ustaz Kazim sakit, masuk hospital. Satu Malaysia di WhatsApp. Dengan orang sini pun percaya. Oh, maknanya tak adalah Ustaz Kazim datang Ustaz ya, dia masuk hospital, kata dia. Ramai pula yang tanya tu. Ditanya pengurusi masjid, Ustaz Kazim tak datang ya, dia masuk hospital ya. Masa bila dia masuk hospital? Ini WhatsApp, kata dia. Aduh, tuan-tuan, yang Quran tak nak percaya, yang WhatsApp percaya pula. Yang keempatnya tuan-tuan, orang yang tak beriman pada hari kiamat.
Dia tak percaya dengan hari kiamat, tak percaya dengan soal kubur, tak percaya dengan apa yang nak jumpa dalam kubur. Maka 4 jalan ni tuan-tuan adalah jalan menuju ke neraka. Wallahu a'lam. Syukran Datuk. Tuan-tuan kasih rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala sebut dalam suratul Mulk ayat kedua. Allah jadikan hidup ini nak tengok di antara kamu yang mana di antara kamu yang paling baik amal ibadah kamu. Tuan-tuan, Allah Taala sebut dalam suratul Munafiqun ayat 10. Roh orang-orang yang tak beriman, roh orang-orang di mana diberi kesempatan mereka hidup, hari ini mereka mati tanpa beriman, mereka mati tanpa beramal. Setelah roh berpisah daripada jasad, tuan-tuan kasih rahmati Allah, mereka akan menyesal pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala rakam, disebut dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, apabila roh orang-orang tak beriman, orang-orang tak amal soleh waktu hidup, bila mereka mati, roh berpisah daripada jasad, mereka merayu pada Allah, ya Allah, boleh tak ya Allah, sekejap kalau aku nak masuk balik dalam jasad aku, kau beri aku masa sekejap je ya Allah, tak lama, sekejap je. Ni ada satu amalan aku nak buat, satu je amalan ni aku nak buat ya Allah, sekejap je. Amalan apa tu tuan-tuan kasih rahmati Allah? Yakni sedekah yang Ustaz Kazim Ilyas beritahu tadi. Tabung masjid, AJK Masjid akan bawa tabung ni tuan-tuan. Yang hadir muslimin muslimat, haji dan hajah, tabung akan lalus ketika nanti, tolong masukkan. Kalau ada sedikit, kita masuk sedikit. Kalau ada banyak, kita masukkan banyak. Kalau suka nak masukkan, kita masukkan tuan-tuan. Tak suka nak masukkan pun, kita masukkan juga. Sebanyak mana yang kita nak, supaya dapat memakmurkan program-program di masjid ini. Wallahu alam. Datuk Kazim, sebelum Datuk sampai, betul kata Datuk tadi, seminggu sebelum program ni Datuk, sejak viral Datuk di Facebook, Ana bangun subuh, orang pertama mesej Ana pengerusi masjid. Pening kepala dia Datuk, sebab banyak banner dia pasang. Risau dia Datuk, ramai duduk WhatsApp, habis pengerusi tu, habis tu, habis tu. Ana jawab, kaji dulu sebelum nak viralkan, sebelum nak percaya. Betul kata Datuk. Ni sebelum Datuk dalam perjalanan, ada jemaah tanya, Ustaz boleh tak sekejap lagi bila Datuk sampai, suruh Datuk ceramah tu ceramahlah, suruh Datuk menyanyi juga. Sebelum Ana sampaikan hajat jemaah tadi, sebab ni amanah Datuk, Ana kena sampaikan. Dia minta untuk Ustaz nyanyikan. Datuk dah nyanyi dah, tapi yang dia minta pula lagu Hindustan Datuk. Macam mana tu Datuk? Nah, sebagai kesimpulan penutup majlis hari ini, Rasulullah berjumpa dengan Allah. Rasulullah berdoa, ya Allah, kau berilah pada umat aku. Doa Rasulullah untuk umat sahaja. Tuan-tuan kasih rahmati Allah, betapa sayangnya Rasulullah pada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang Rasulullah minta untuk umatnya? Tafaddal mashkur. Disertakan dengan lagu Hindustan. Terima kasih Ustaz Haidar. Tuan-tuan, sekarang kita sedang melancarkan kutipan derma. Jadi insya-Allah pahala tuan-tuan ni besar. Dahlah dalam bulan Rajab yang mulia, duit yang tuan-tuan sedekah ni pula akan digunakan untuk aktiviti masjid. Maknanya inilah harta kita tuan-tuan yang berpanjangan. Kalau duit kita kadang-kadang habis di kedai tom yam, kadang habis di kedai kereta, kadang duit kita ni tuan-tuan tak tahulah habis ke mana. Tetapi duit yang tuan-tuan habiskan pada jalan Allah, balasannya adalah yang terbaik di sisi Allah. Tuan-tuan, kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara kutipan sedang berlangsung. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah salatullahi salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan tuan-tuan selawat kita ini menimbulkan ingatan kita bertambah sayang kita ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam saya ceramah di Ambang Lukut. Pagi tadi saya ceramah di Yayasan Restu di Shah Alam. Saya dibawa melawat Rihlah Nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menangis tuan-tuan. Mula-mula dia orang tunjuk pada saya video, saya dah rasa sebab. Kemudian saya dibawa melawat replika rumah Nabi Muhammad dilahirkan. Kemudian saya dibawa melawat kepada rumah Rasulullah replika. Ustaz yang ambil tu, dia ambil jubah. Dia kata, ustaz, jubah ni adalah jubah yang sama saiz dia, sama panjang dia dengan jubah real Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun letakkan di sebelah dia. Bahu dia, bahu jubah tu sama tinggi dengan telinga ustaz. Saya pegang kain yang baju Nabi Muhammad macam kain guni. Allah, itulah Nabi kita tuan-tuan. Saya tunjukkan dalam Facebook saya tadi replika tempat tidur Rasulullah yang dibuat daripada pelepah kurma. Jerami-jerami dia, bila Nabi tidur, Nabi bangun, melekat bekas-bekas jerami itu di badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, ustaz, ini replika masjid Nabi Muhammad. Tingginya sama dengan ukurannya yang asal, luasnya pun sama dengan luas Masjid Nabawi yang asal, dan batang kurma itu pun batang kurma betul ustaz. Yang ini je batang kelapa, hak nu batang kurma ustaz. Ditutup dengan daun-daun kurma. Itulah masjid Rasulullah. Saya boleh duk bayang, Allah. Bayangkan masjid kita ni tuan-tuan. Bayangkan baju kita tuan-tuan. Bayangkan rumah kita tuan-tuan dengan rumah masjid pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok ilustrasi gambar-gambar orang yang pernah memusuhi Rasulullah. Saya tengok orang ni kuat menentang Nabi Muhammad. Nama dia Khalid ibnu Walid. Tetapi Khalid ibnu Walid akhirnya memeluk Islam. Yang kuat menentang Nabi Muhammad ialah Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan akhirnya menjadi bapa mertua Rasulullah. Yang jahat membunuh Hamzah, dibaling dengan lembing, nama dia Wahsy. Wahsy juga beriman pada Allah. Dalam hati saya berdetik, jahat, 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 keras, keras, keras hati. Tetapi mereka akhirnya menjadi pejuang Islam. Mereka berkorban untuk Islam. Apa rahsia Nabi? Apa rahsia Nabi sampai boleh menarik orang macam ini? Apa rahsia? Hari ini kita hanya bertanya, apa rahsia nampak sihat? Apa rahsia? Keluar pagi, balik malam, Waalaikumsalam. Yang mana faham? Faham? Tak faham sudah? Kenapa tak tanya apa rahsia Nabi Muhammad? Salah satunya ialah doa. Nabi Muhammad sentiasa mendoakan umat dia.
Umar Al-Khattab tu tuan-tuan, Nabi doa lembutkanlah hati Umar. Kenapa kita hari ni tak nak doakan sahabat-sahabat kita? Di tempat kita ni tuan-tuan ada orang sakit. Pernah tak tuan-tuan dengar satu doa yang Nabi bacakan kepada Siti Aisyah, yang Nabi bacakan kepada Siti Fatimah? Nabi bacakan doa kepada Siti Aisyah, ya Allah ampunkanlah Aisyah ya Allah, dosanya yang lepas, dosanya yang sekarang, dosanya yang akan datang ya Allah, dosa yang zahir atau dosa yang tersembunyi ya Allah, sama ada dosa yang sengaja atau dosa yang tak sengaja ya Allah. Nabi tanya, kamu suka tak aku doakan kamu lepas sembahyang macam itu? Saya suka ya Rasulullah, saya suka. Begitulah aku doakan kepada umat aku. Nabi doakan untuk kita tuan-tuan, ampunkanlah dosa umat aku ya Allah. Tengok-tengok tadi nak selawat pun malas. Orang sebelah selawat, orang depan selawat, dia buat bodoh, malas nak selawat. Dah lah kutip derma selawat pula. Nabi Muhammad tak lupa pada kita. Kita nak selawat malah, nak buka mulut pun malah. Allah, aduh, macam mana nak dapat syafaat Nabi tuan-tuan? Lagi sekali, sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Islam bukan, Nabi Muhammad ni tuan-tuan, dia bukan bawa Islam ni dengan pedang. Sebab ada orang yang memburukkan Nabi Muhammad ni dengan garang, ganas, bunuh, perang. Kalau sudah Islam diserang, takkan nak mempertahankan diri? Tak boleh. Kalau orang Islam dihina, takkan nak mempertahankan diri? Tak boleh. Bayangkan tuan-tuan, Islam memerintah Sepanyol lebih 800 tahun. Islam berkuasa di Sepanyol lebih 800 tahun. Kak Nak darab 800 tahun, darab dengan 365 hari. Duk ada berapa ratus ribu hari. Ni adik-adik yang datang malam ni, kalkulator ada dekat handphone tu. Cuba kalkulate 800 darab 365 hari. Duk ada berapa ratus ribu hari? 292,000 hari. Kalaulah orang Islam memerintah 292,000 orang di Spanyol, 292,000 hari di Spanyol, setiap hari dia bunuh seorang, agak-agak berapa orang yang tinggal di Spanyol? Berapa ramai lagi orang kafir akan tinggal di Spanyol? Tiap-tiap hari dibunuh. Tak ada dibunuh tuan-tuan, tak ada pun. Jadi siapa yang mengatakan Islam itu ganas? Islam memerintah di India 1000 tahun. Sultan memerintah di India 1000 tahun. Adakah habis orang Hindu di India dipaksa memeluk Islam? Tak. Orang Islam di India tak sampai sekarang 1/3 pun daripada 800 juta rakyat India. Berapa ratus juta ya umat Islam, yang lainnya umat Hindu. Islam tidak bawa keganasan, Islam bawa kasih sayang. Dan kasih sayang inilah yang Nabi Muhammad sentiasa minta pada Allah.
turunkanlah kasih sayang pada umat aku. Sebab tu tuan-tuan, kita ambillah contoh daripada Nabi Muhammad yang tak pernah lupa untuk doakan pada kita. Ambillah contoh Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya, tak tergambar. Sampai habis dah tuan. Nabi Muhammad minta pada Allah, ya Allah, janganlah kau turunkan bala kepada umatku sebagaimana umat-umat yang terdahulu, ya Allah. Tolonglah ya Allah. Nabi Muhammad minta, ya Allah, janganlah kau hancurkan umatku macam kau dah hancurkan umat-umat yang dahulu. Kalau nak jadi banjir pun tak jadi banjir macam Nabi Nuh punya banjir. Tak jadi pun macam umat Nabi Lut yang tenggelam dihempapnya, terbaliknya bumi. Tak jadi macam umat Nabi Musa, hari ni tak semayang, hari ni lawan mak bapak, hari ni juga jadi kera, jadi babi. Tuan-tuan buka dalam Quran, tuan-tuan, kisah umat Nabi Musa yang terang-terang tolak hukum Allah. Kunu qiradatan khasiin, jadilah mereka kera yang hina. Baca kisah Bani Israel, tuan-tuan, bagaimana lawan mak bapak jadi babi serta merta. Tapi Allah tangguh untuk kita berkat doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad minta, ya Allah, janganlah bagi umat aku ni berpecah belah, ya Allah. Janganlah bagi mereka ni perang. Yang ni Allah kata dah. Sebab ada di kalangan kita ni, tuan-tuan, yang jenis macam itu. Allah Ta'ala kata jangan berpecah belah, tapi kita engkar. Dan sebab itulah hari ni, tuan-tuan, kita jadi hina. Wa tazhabari hukum. Benda sikit pun bergaduh. Benda sikit saja, lepas semayang sapu muka boleh tak? Yang tu pun bergaduh. Astaghfirullahalazim. Nak sapu muka lepas salam tak boleh. Apa maksud tak boleh? Ya, sapu buat apa? Nah. Ada tak kata tak boleh? Ada tak yang kata tak boleh? Ada tak hadis yang kata tak boleh? Yang kau kata tak boleh tu? Nak sapu muka tak boleh? Tak boleh. Astagfirullahaladzim. Kalau korek hidung, yang tu boleh. Korek hidung boleh pula. Apa pasal kecil-kecil tu nak bergaduh? Nak sapu, tak sapu sudah. Yang tak bolehnya tengah-tengah semayang sapu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang tu baru salah. Ya Allah. Ni bulan Ramadan ni nak mari bergaduh balik kita ni. Bulan puasa ni ustaz nak sampai balik 8.20 sampai tak semayang pukul 10. Bila nak start ni? Kau diam kejap, nak selesai dulu 8.20. Yang tak semayang elok duduk kat karaoke. Yang tak semayang elok main dam. Aku dengar di masjid bergaduh ya 8.10. Kita relax ya, kata dia. Apa ni tuan-tuan? Kacau. Selawat bulan Ramadan pun jadi bising. Jangan selawat, bid'ah. Gaduh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Diam. Yang bapak mertua baru sampai, masjid ni tak selawat ke? Neraka. Oh ya, bid'ah. Neraka. Takkan neraka makcik. Selawat. Faham tak makna semayang? Sembahyang itu ialah beberapa perbuatan
yang dilakukan bermula daripada takbiratul ihram disudahi dengan salam. Perbuatan, perkataan yang dimulai dengan salam, dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Maknanya sebelum angkat takbir kau belum sembahyang. Sebab tu belum angkat takbir boleh nyimbang lagi. Duduk dalam saf, nyimbang. Siapa imam tu? Sembahyang. Belum sembahyang, jawab je lah. Siapa tu imam? Ustaz Kazim. Oh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa imam? Yang tu baru salah. Dah sembahyang mana boleh cakap? Sebelum sembahyang boleh minum. Nak jadi imam ni, nak jadi imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tu imam dahaga sembahyang tarawih, minum. Belum angkat takbir dia membangun, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, amin. Dalam poket ada air mineral, bismillahirrahmanirrahim. Yang tu salah, tengah-tengah sembahyang minum. Apa kejadian kau? Habis-habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nak buat apa? Diam. Boleh? Selawat boleh. Nak buat apa? Subhanallah walhamdulillah wala. Boleh? Nak buat apa? Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Boleh? Subhanal malikil ma'bud. Boleh? Belasahlah kau. Bagi tu imam rehat, bagi makmum betulkan kaki lutut, bagi opah leha betulkan pinggang. Rehatlah. Salah. Yang kita tak nak menjerit-jerit. Udah pecah speaker. Raya kena tukar baru speaker. Tok Bilal macam tak nak dapat mikrofon. Allahumma salli ala Muhammad. Ui. Dengar sampai hujung masjid tu. Masjid ni pula jaga koma. Lepas ni kema pula menjawab betul dia. Udah berlawan tuan. Tak payah menjerit. Tuhan bukan pekak. Ini menjerit. Allahumma salli ala Sayyidina wa nabiyina wa abishina wa syafi'ina wa dhurina wa maulana Muhammad. Budak-budak menjawab, bila Nabi? Yang berlari tadi jawab, lambat lagi. La ilaha illallah. Pak saya sikit pun nak bergaduh. Duduklah bang. Islam ni dia membuka kepada kita pintu-pintu untuk kita ni ada pendapat masing-masing. Dengan adanya perbezaan itu kadang-kadang ada kebaikan. Nanti bulan depan pengurusi mesyuarat dengan AJK. Kita mengadakan mesyuarat pada malam ini untuk membicarakan tentang bincang tentang program di sepanjang Ramadan nanti. Yang pertama sekali saya nak buka untuk sembahyang tarawih. Apa ada cadangan daripada AJK? Tuan Haji Mat, naib pengurusi. Saya tak ada apa-apa lah, buat macam biasalah, 20 rakaat macam biasalah. Tuan Haji Bidin, Tuan Setiausaha, saya mencadangkan kita buat 8 je. Sebab dah tak larat lah buat 20, 8 udah lah kata dia. Ya, Tuan Bendahari Haji Arifin, saya kalau ikutkan saya buat 4 rakaat. Pendek pula, maksud saya 4. Lepas tu kita buat tazkirah, kemudian kita sambung lagi 4, betul tazkirah lagi, sambung lagi. Itu maksud saya. Oh, ingatkan buat 4, tak ada 4 tazkirah lah kan. Sebab masa tu ramai orang datang. Kalau kita tak buat ceramah pun rugilah. Itu pendapat saya lah sebagai bendahari. Jadi waktu tazkirah tu kita boleh buat kutipan derma kan. Tu nampak dah. Bendahari tuan-tuan, maklum sajalah, derma kerja dia tuan-tuan. Bukan masjid sini lah, ni di Afrika ni tuan-tuan. Ya, Haji Makno, saya mencadangkan macam inilah. Kita tak payah buat lah. Tak payah buat apa Haji Makno? Tak payah buat langsung, lepas isyak balik lah. Buat kat rumah. Buat kat rumah masalah ha? Terima kasih pada semua yang bagi pendapat. Semua bagus. Yang 20 rakaat pun saya sokong. Kita kalau balik rumah pun, kalau tak buat 20, balik rumah buat apa? Tengok TV je. Antara tengok TV dengan tarawih, mana bagus? Baik tarawih.
Tuan Setiausaha kata buat 8 pun saya setuju. Kalau malam tu ada ceramah agama, ceramah nuzul Quran ke apa ke, kita buat 8 sebab ada ceramah pun bagus juga, elok juga tu. Yang 4 rakaat ceramah, 4 rakaat semayang ceramah itu pun bagus juga. Ya, saya rasa habis pukul 12 tu Haji seorang lah tunggu kami nak balik. Yang tak semayang langsung pun betul juga. Kalau malam tu hujan lebat, banjir di Spring Hill ni, kita tak payah buat semayang sunat, kita selamatkan barang. Yang tu pun betul juga. Tunggu banjir tu Haji. Alangkah nikmatnya kalau kita menghormati perbezaan pendapat. Bukan nak cakap aku yang betul, aku yang betul, aku yang betul, korang semua salah. Hormatlah. Rasulullah mengajar kepada kita menghormati. Rasulullah ni tuan-tuan susah payah untuk kita. Tapi hari ni kita dah balik rumah tuan-tuan buka surah Al-Furqan ayat 21 sampai ayat 31. Masih lagi berkisar tentang orang yang dihumban di dalam neraka. Apa kata orang yang dihumban dalam neraka? Ya laitani, alangkah ruginya kami kalaulah kami ikut Nabi Muhammad dulu, selamat kami. Tapi kami mengambil yang lain sebagai ikutan. Kalaulah kami ikut Nabi Muhammad dulu, kami selamat. Silap, masa kami hidup di dunia kami tak ikut Nabi Muhammad. Silap. Di dunia yang kena perbetul, di akhirat kalau menyesal tak ada guna pun tuan. Jadi marilah kita ambil sempena dengan Isra' dan Mi'raj ni. Aku nak ikut Rasulullah segala-galanya. Aku nak ikut ajaran Nabi Muhammad. Kalau saya salah, jangan ikut. Kalau Ustaz Haidar salah, jangan ikut. Tapi Nabi Muhammad tak pernah salah. Nabi Muhammad sentiasa betul. Orang yang paling layak, orang yang paling betul ialah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad pun semayang, kenapa engkau tak semayang? Jangan ikut orang, ikut Nabi. Ustaz, Tok Guru saya tak semayang, saya ikut Tok Guru. Tok Guru kau Nabi ke? Dia pernah jumpa Allah, dia pernah naik ke langit ke Isra' Mi'raj ke? Tak, habis tu Nabi Muhammad ni apa kau nak? Al-Quran sebut Nabi Muhammad, Allah sebut Nabi Muhammad. Tiba-tiba hari ni ada orang ikut Tok Guru dia lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, tuan-tuan. Jom mulai hari ni kita berpakaian pakaian yang disuruh oleh Nabi Muhammad. Apa dia? Menutup aurat. Ustaz pakai baju belang-belang ni Nabi Muhammad pernah pakai macam kuda belang Ustaz? Ustaz pernah? Ustaz Nabi Muhammad pernah pakai kasut kulit macam Ustaz ke? Pakailah kasut apa pun, janji tutup aurat. Pakailah baju apa pun, janji tutup aurat. Yang tu Nabi suruh. Ustaz, Nabi Muhammad pernah pakai songkok hitam macam Ustaz? Pakailah apa pun, janji meletakkan kehormatan di kepala engkau. Apa masalah? Islam dia buka keluasan. Dia buka keluasan untuk kita berfikir yang terbaik untuk kita. Nabi Muhammad bukan disuruh satu je. Makanlah kamu benda yang halal, halal je. Elok nak makan durian. Hei, Nabi tak pernah makan durian, letak balik dia. Sudah tuan-tuan. Nabi Muhammad tak pernah makan nangka. Astagfirullah, saya tersilap. Nabi Muhammad makan apa tuan? Kurma. Sudah tuan-tuan. Takkan buah-buah lain tak boleh makan. Janganlah salah faham macam tu terhadap Nabi Muhammad. Salahkah kita berhibur? Manusia ni tuan-tuan nak hiburan juga. Tak salah, tapi berhiburlah dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Malam ni saya ceramah di sini, di Padang, di dataran. Saya menyanyi Ustaz. Ada lagu nasyid. Okey, dalam masjid saya tak menyanyi. Dalam dewan saya menyanyi, dekat luar saya menyanyi, dalam masjid saya tak menyanyi, masjid hormat. Tapi dua padang macam ni saya menyanyi. Sebab apa Ustaz?
ustaz ada buat joke, ustaz ada menyanyi, ustaz ada serius. Sebab di Padang yang datang bawa budak-budak. Tuan-tuan ingat senang ke nak kontrol budak-budak? Saya kena kreatif. Macam mana nak bagi supaya budak-budak tu diam. Diam. Ustaz nak menyanyi. Nganga budak tu. Tuan-tuan ingat senang ke tuan-tuan? Saya dah ceramah ni hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Terasa dah makcik dekat 2 jam dah? Tak terasa. Memang makcik tak terasa. Bukan makcik bercakap. Yang terasa saya. Tuan-tuan ingat senang ke 2 jam nak kontrol tuan-tuan supaya jangan bangun? 2 jam saya kontrol tuan-tuan berdiri tanpa duduk. Yang duduk pula bersila ni, punggung tu tuan-tuan duk cocok dengan batu tu. Balik rumah raba berduri punggung tu. Yang dapat kerusi tak apa tu yang berdiri tu. Tapi tak terasa berdiri dia. Saya kena kreatif. Supaya orang suka dengar, orang nak dengar, orang nak dengar, orang nak dengar, orang nak dengar. Itu kreatif. Habis tu ustaz menyanyi lagu Hindustan. Kau faham tak makna lirik Hindustan tu? Kau pun tak faham? Lirik yang saya menyanyi tu ada makna yang baik. Canda oh canda, canda oh canda, किसी ने चुराए तेरे मेरे निंदिया, जागे सारे रेना तेरे मेरे नैना, जागे सारे रेना तेरे मेरे नैना, तेरे और मेरे एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने न जानी. Faham Haji? Saya pun tak faham. Nampak tuan-tuan, nak nyanyi lagu Hindustan kena faham makna, bukan boleh main belasah aja. Dia tu pagal hai, dia divana hai. Engkau ni gila ke apa? Tak payah lah. Pagal. Ada lagu yang baik. Ek pyar ka nagma hai, mauju ki ravani hai, zindagi aur kuch bhi nahi, तेरे मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है. Apa makna dia? Tuan-tuan panggil saya ceramah lagi 30 tahun, saya huraikan makna dia. Sebab saya dah ceramah 30 tahun Ustaz. Ini kali pertama saya datang sini. Maknanya kalau nak jemput balik 30 tahun akan datang. Berhiburlah dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Hari ni kita buat ceramah, malam besok buat qasidah, tahun bulan depan pula buat nasyid. Qasidah pun saya suka, bagus. Tapi ramai orang tak faham. Nak angkat tangan, tak faham nak buat apa. Ya nak buat apa tak faham. Baik kau menyanyi lagu nasyid, bagi faham. Malam bagaikan ada tersimpan sejuta rahsia, malam dihiasi bintang-bintang, keindahan tiada taranya. Kan lagi seronok menyanyi dalam bahasa yang orang tuan-tuan faham. Saya boleh menyanyi lagu orang putih. Kalau tuan-tuan tak faham, kerja ada apa? आवाज़ yang hen deko abeto muskil nahi hai kabel, apa kejadahnya tu tak faham. Hiburan terpulang pada tuan-tuan. Cubalah hidup berkeluarga macam mana Rasulullah ajar kita berkeluarga. Cubalah berfacebook macam mana yang dibenarkan oleh syarak. Kalau sayang pada diri, supaya lidah kita tak dipotong, supaya rambut kita ni tuan-tuan tidak digantung, supaya perut kita tidak buncit sebesar bukit, supaya lidah kita ni tak masukkan bara-bara api neraka, supaya mata ni di hari kiamat tak ada bara-bara yang membakar mata kita, supaya kemaluan kita tuan-tuan tidak menjadi busuk di hari kiamat, supaya lidah kita tidak memakan daging yang busuk. Supaya nak selamat tuan-tuan, ikutlah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut,
Bukan dia yang untung. Baginda memang ahli syurga dah. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, untungnya balik pada diri kita balik, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, besok pagi ada 19 buah bas yang nak melawat sekolah saya. 9 pagi besok. Jadi habis ni saya nak, tak tahulah tuan-tuan, penat dah saya ni, letih tuan-tuan. Besok nak bekerja pula. Habis di Barakah pukul 12.30, nak lari pula ke Sungai Besar pula. Bukan berlari lah, naik kereta lah ke Sungai Besar pula. Penat tuan-tuan. Saya dah tua. Ustaz-ustaz muda macam ni lah harap ganti. Dah tua dah. Tuan-tuan bayangkan 9 buah bas, nak ambil gambar seorang-seorang tu ada 800 orang. Jenuh buat pis. Dia tak tahu yang kita tak pis-pis lagi. Punya dia tahan pis tu. Sabarlah tuan-tuan. Jadi yang mana belum datang melawat sekolah saya, datanglah melawat. Yang mana nak duduk dalam bulan Ramadan ni sebulan dengan saya, tiap-tiap bulan kami, bulan Ramadan kami akan buat qiyam mulai sepanjang sebulan. Dan kami dah buat 15 tahun tuan-tuan. Ni saya tulis dalam Facebook pula, Ustaz tu riak menceritakan amalan sunat. Astaghfirullahalazim. Saya cerita macam tu, mudah-mudahan masjid ni boleh ikut, dapat idea. 15 tahun kami semayang tiap-tiap malam qiyamul lail. Asalnya 16 orang, sekarang sekali semayang 300. Bayangkan tiap-tiap malam tuan-tuan qiyamul lail sepanjang bulan Ramadan di masjid tuan-tuan. Siapa yang untung? Barakah turun di Spring Hill ni. Tak jadi spring lah. Tetap kedudukan dia. Bayangkan tuan-tuan, yang mana dah pencin-pencin, apa lagi nak buat? Masjid 4 pagi bangun, Allahu Akbar, tahajud. Pukul 5 pagi, setiap pagi subuh kami sediakan sarapan sahur percuma. Mula-mula dulu saya keluar duit saya, sekarang tak payah. Orang ni sponsor, orang ni sponsor. Allah tuan-tuan, orang Melayu ni pemurah sangat. Dia orang tak kedekut langsung. Cubalah jawatan kuasa masjid buat sekali bulan ni. 15. Selalu kita buat 10 terakhir. Sekarang kita buat setiap malam. Kalaulah setiap malam buat agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar. 300 orang semayang malam, bila datang sahur naik 500. Saya tak tahu daripada mana datang 200 itu tuan-tuan. Tapi kami tak pernah berkira. Makanlah, ni rezeki pada Allah. Allah tuan-tuan, Ramadan ni seronok sangat. Tuan-tuan, kita ada kuliah siang. Di sekolah saya setiap pagi ada 800-600 orang yang ikut kuliah hari Isnin sampai hari Khamis. Ustaz Kazim tu riak tu, duk cerita kuliah di sekolah. Bukan riak. Kalau di sekolah saya boleh buat, orang tua-tua, orang kampung datang ke masjid, ke surau, 600 orang setiap hari. Takkan di Spring Hill tak boleh buat? Kita ada yang muda, ajar fiqh, ajar tasawuf. Saya mengajar 10 kitab setiap hari, termasuk di bulan Ramadan. Mula-mula dulu cuma 20 orang, sekarang 600. Bayangkan tuan-tuan, setiap pagi parking penuh. Allah rajinnya. Yang inilah yang kita nak buat. Tapi kalau kita berpecah belah, kita bergaduh, kita memilih guru, kita tak nak datang belajar, rugilah tuan-tuan. Jadi marilah kita imarahkan masjid kita dengan kerjasama jawatan kuasa yang hebat, dengan bantuan daripada korporat, orang-orang kaya yang berduit yang boleh bagi bantuan, dengan kedoa daripada tuan-tuan. InsyaAllah masjid kita akan diberkati oleh Allah dan seluruh penduduk di sini akan diberkati oleh Allah. Jadi tuan-tuan, saya nak ajarkan pada tuan-tuan satu doa. Tuan-tuan ambillah doa ni. Mudah-mudahan Allah terima. Tiap-tiap kali tuan-tuan berdoa, mustajab doanya. Amin ya rabbal Baik, doanya alamin. macam ni ya. Tuan-tuan baca dulu sebelum tuan-tuan mula berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-azimul halim. Al-azimul halim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbul arshil azim. Rabbul arshil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbus samawat. Rabbus samawat. Wa rabbul ard. Wa rabbul ard. Wa rabbul arshil karim. Wa rabbul arshil karim. Baik, doa ni tuan-tuan baca tiap-tiap kali lepas semayang, dan bila tuan-tuan ada hajat, bacalah doa ni, mudah-mudahan dimustajabkan. Dan doa ni terkandung dalam buku saya, Petua-Petua Ustaz Kazim, yang saya tulis khas pada tuan-tuan, pada orang yang ikut kuliah saya, pengalaman saya sakit, kena santau dan sebagainya. Amalan-amalan saya merawat diri saya sendiri. Saya belajar dengan beberapa orang guru, saya dah bukukan. Ni tuan-tuan boleh ke gerai Pusat Pendidikan Al-Barakah tu. Okey, tuan-tuan nak sedekah ke dengan beli kismis ke, beli air za'faran ke, beli macam-macam ni, semuanya dimasukkan pada tabung Pusat Pendidikan Al-Barakah sekolah saya di Ipoh, Perak. Terima kasih Ustaz Haidar yang sudi menemani saya. Terima kasih kepada jawatan kuasa masjid yang sudi mengundang saya. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar. Kita jumpa lagi 30 tahun daripada sekarang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah muslimin dan muslimat, jutaan terima kasih kita rafakkan kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Semoga Datuk insya-Allah ada rezeki, kita jemput Datuk balik insya-Allah akan datang, dan insya-Allah sama-sama untuk kita nak ambil ilmu daripada Datuk. Terima kasih banyak Datuk. Tuan-tuan kasih rahmati Allah, singgah gerai yang Datuk beritahu tadi, sama-sama kita support barangan Al-Barakah. Haza bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Karya Bandar Spring Hill merakamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Datuk Kazim Ilyas dan juga Ustaz Haidar. Seterusnya penyampaian cenderahati, kami persilakan Tuan Pengerusi Masjid Spring Hill Ustaz Fazli untuk menyerahkan cenderahati kepada Al-Fadil Ustaz Kazim, Datuk Muhammad Kazim dan juga Al-Fadil Ustaz Haidar. Ustaz di bawah. Okey. Silakan. Salam alaika ya habib.